Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentang tentang Black Economy dan rasuah dari perspektif mahasiswa, integriti atau hipokrasi. Bagi objektif kajian pula, yang pertama untuk memahami punca utama berkembangnya rasuah dan ekonomi gelap dalam konteks politik negara. Yang kedua untuk menganalisis impak rasuah dan ekonomi gelap terhadap integriti dan hipokrasi. Dan yang ketiga untuk mengkaji cara mengatasi rasuah dan ekonomi gelap terhadap integriti dan hipokrasi. Seterusnya, bagi kepentingan kajian dan mengapa pentingnya kajian, yang pertama memberi pendedahan, pelajaran dan faedah kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, memberi kesedaran kepada masyarakat terutamanya kepada individu yang mempunyai amanah. Dan yang ketiga, memerangi kegiatan ilegal. Seterusnya, dapat meluaskan ilmu pengetahuan tentang isu rasuah dan juga black ekonomi. Bagi mengapa pentingnya kajian pula, dapat membuka mata anak muda dan masyarakat awam pada masa kini, memberikan signifikasi dan impak terutama dalam kalangan mahasiswa dan juga dapat memberikan bantuan bagi melahirkan modal insan yang mampu meningkatkan imej negara. Dan yang secara tidak langsung, mahasiswa dan masyarakat berbilang kaum, usia dan agama dapat menimbulkan kesedaran betapa pentingnya nilai integriti dan beretika dalam setiap kehidupan mereka. Seterusnya, antara kata kunci yang kami guna adalah black economy yang bermaksud kegiatan ekonomi yang haram. Selain itu, terdapat juga perkataan rasuah yang bermakna memberi ganjaran untuk kelebihan diri sendiri. Kata kunci yang ketiga adalah integriti iaitu sikap jujur untuk tidak mencemarkan nama baik diri. Dan akhirnya, perkataan hipokrasi yang bermakna perbuatan berpura-pura baik. Mengikut indeks persepsi rasuah, negara kita merosot dari 48 mata pada tahun 2021 kepada 47 mata pada 2022. Ini menunjukkan kes rasuah negara kita semakin meningkat kian tahun. Selain itu, mengikut statistik rasuah SPRM pula, pada tahun 2018 hingga 2022, 85 orang belia telah ditangkap atas sebab rasuah dan pada bulan September yang lalu, jumlah tertinggi tangkapan rasuah adalah dari pihak swasta. Bagi statistik black ekonomi, terdapat perubahan besar yang berlaku mengikut laporan ekonomi negara tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, cukai barangan dan perkhidmatan iaitu GST membuktikan dapat mengurangkan statistik kes black ekonomi. Seterusnya, tentang perspektif berhubung kait black ekonomi dan rasuah dengan etika. Jelaslah bahawa kedua-dua black ekonomi dan rasuah sangatlah melanggar nilai-nilai etika. Bukan sahaja itu, kedua-dua perkara tersebut sangatlah merugikan negara dan masyarakat. Kesannya, ia menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mengamalkan nilai-nilai etika dalam setiap perkara. Dari segi faktor dan implikasi pula, antara faktor-faktornya ialah mereka yang tidak patuh terhadap undang-undang dan peraturan demi keuntungan pribadi tanpa mempedulikan impak negatif kepada masyarakat dan negara. Implikasinya, terbukalah peluang rasuah dan black ekonomi. Antaranya ialah kepada mereka yang mengambil kesempatan terhadap jawatan mereka dan kedudukan mereka untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Antara tindakan yang boleh diambil ialah yang pertama, kerajaan membuatkan penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya, memupuk kesedaran dengan membuat program-program pendidikan. Bagi kaedah kajian, kami lakukan dua kaedah iaitu soalan kaji selidik dan temu bual. Seterusnya, bagi kutipan data, kami mengambil data dari temu bual dalam talian, kaji selidik dari Google Form dan artikel-artikel. Seterusnya ialah latar belakang responden. Kajian kami mempunyai dua bahagian responden iaitu responden dari temu bual dan juga dari kajian selidik. Untuk responden temu bual, kami telah dihadiri oleh dua orang iaitu Tuan Risham Ismara Zamili Ismail dan juga saudara Muhammad Izahan bin Isman. Bagi demografik responden, kami mengambil 4 data, jantina, umur, kaum dan agama. Bagi jantina, sebanyak 56.3% adalah perempuan, manakala 43.8%. Bagi umur pula, majoriti responden berumur 18 hingga 20 tahun, iaitu sebanyak 93.8%. Manakala peratus yang sama bagi umur 20 hingga 22 tahun dan 20 tahun ke atas, iaitu sebanyak 3.1%. Bagi kategori kaum, 78.1% adalah dari kaum Melayu, 6.3 dari kaum Cina dan Dusun, 6.2 adalah kaum Kadazan dan 3.1 dari kaum Jawa. Bagi agama pula, sejumlah besar adalah agama Islam iaitu 84.4%, agama Kristian sebanyak 12.5% dan agama Buddha sebanyak 3.1%. Apakah tahap pemahaman anda tentang maksud rasuah? Sebanyak 75% responden menjawab faham sepenuhnya iaitu terdiri daripada 24 orang. Sebanyak 15.6% iaitu 5 orang menjawab kurang faham sepenuhnya. Responden yang menjawab tidak faham sepenuhnya sebanyak 9.4%. Apakah tahap pemahaman anda tentang maksud black ekonomi? Sebanyak 65.6% dan 21 orang responden menjawab kurang faham. Kemudian yang menjawab tidak faham sepenuhnya pula sebanyak 28.1% dan 9 orang yang menjawab faham sepenuhnya pula sebanyak 6.3%. Pada pendapat anda, setujukah bahawa isu rasuah dan black ekonomi di Malaysia diambil berat oleh masyarakat? Bagi soalan ini, majoriti sebanyak 37.5% dan 12 orang responden menjawab sangat setuju. Responden yang menjawab setuju pula sebanyak 28.1% yang terdiri daripada 9 orang. Responden yang menjawab tidak setuju juga 28.1%.
Majoriti responden menjawab sangat tidak setuju. Pilih bentuk rasuah yang sering anda dengari. Bentuk rasuah yang sering didengari adalah wang ringgit dengan kutipan tertinggi sebanyak 90.6%. Pilih berita tentang black economy yang sering menjadi isu-isu hangat kebelakangan ini. Sebanyak 71.9%, iaitu majoriti bersetuju bahawa pekerja asing tanpa dokumen merupakan berita yang sering menjadi isu hangat kebelakangan ini. Golongan apakah yang sering dikaitkan dengan rasuah? Majoriti sebanyak 88.3% dan 26 responden menjawab pemimpin. Seterusnya 9.4% dan 3 responden menjawab individu. Warna ungu pada carta pula menunjukkan sebanyak 6.3%, manakala warna merah pada carta pula menunjukkan 3.1%. Akhir sekali, tiada responden menjawab institusi pendidikan. Adakah anda setuju bahawa semua kes rasuah berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa? 46.9% tidak bersetuju, iaitu seramai 12 orang, dan 34.4% sangat tidak bersetuju, iaitu seramai 14 orang. Seterusnya, 9.4% sangat bersetuju dan lagi 9.4% setuju. Adakah anda bersetuju bahawa semua kes black ekonomi dapat diatasi oleh pihak berkuasa? Jadi seramai 32 orang responden menjawab. 12.5% pada carta menjawab sangat tidak bersetuju, iaitu seramai 4 orang, dan 50% tidak bersetuju, iaitu seramai 16 orang, dan majoritinya adalah Melayu. Pada pendapat anda, apakah faktor wujudnya rasuah? Jadi, majoriti responden iaitu seramai 16 orang menjawab undang-undang yang lemah dan kesemuanya adalah kaum Melayu. Pada pendapat anda, apakah faktor wujudnya black economy? Jadi, majoriti responden iaitu seramai 24 orang menjawab korupsi yang berwarna merah pada carta dan majoritinya adalah kaum Melayu iaitu seramai 18 orang. Pada pendapat anda, apakah impak rasuah dan black economy yang paling teruk? So, jadi di sini kita dapat lihat melalui carta kita. Jadi majoriti responden menjawab merosakkan pentadbiran sebuah negara merupakan impak rasuah dan black economy yang paling teruk. Pilih cara yang terbaik bagi mengatasi rasuah dan black economy di Malaysia. Jadi untuk soalan 17 ini, majoriti responden menjawab SPRM mengadakan pemeriksaan bagi memastikan sektor awam beroperasi dengan jujur dan telus merupakan cara mengatasi rasuah dan black economy di Malaysia. Kami memberikan mahasiswa soalan berkaitan dengan impak rasuah dan black economy dan memberikan mereka 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D untuk mereka menyatakan sebab pilihan mereka. Mahasiswa yang memilih jawapan A iaitu melumpuhkan fungsi suatu organisasi adalah kerana kemunculan rasuah dalam sesebuah organisasi akan mengurangkan kecekapannya. Lama-kelamaan, organisasi akan kehilangan fungsinya kerana tidak disokong oleh orang ramai. Manakala mahasiswa yang memilih jawapan B iaitu merosotkan pentadbiran sebuah negara adalah disebabkan pentadbiran sebuah negara merosot kerana rakyat Malaysia tidak mempercayai pemerintah negara yang mempunyai latar belakang korupsi yang tinggi. Justeru, mahasiswa yang memilih jawapan C iaitu menyebabkan peningkatan jenayah. Hal ini dikatakan demikian kerana permintaan barang haram seperti ganda, senjata dan seumpamanya akan meningkat. Mahasiswa yang memilih jawapan D pula iaitu merosakkan kualiti masyarakat. Mahasiswa berpendapat bahawa ia akan membenarkan rakyat Malaysia terjebak dengan kegiatan yang sama sekali haram di sisi undang-undang dan agama. Kami juga telah meminta pendapat mahasiswa tentang bagaimanakah cara untuk menangani masalah isu rasuah dan black economy dan mereka telah memberikan beberapa pendapat. Antaranya ialah pendekatan undang-undang, kesedaran dan pendidikan, pelaporan dan pelaksanaan undang-undang, kualiti pemimpin dan ahli badan pencegahan rasuah dan penggunaan teknologi ICT. Kami juga bertanyakan kepada mahasiswa tentang apakah isu yang mereka ketahui tentang rasuah dan black economy. Antara isu yang dibangkitkan ialah isu One Malaysia Development Berhad (YMDB), pelacuran dan pemerdagangan manusia dan akhir sekali isu korupsi dalam pemerintahan. Berdasarkan temuduga bersama Tuan Hisham, menurut pemahamannya, rasuah adalah memberi atau menerima apa-apa serukan, sopan atau seumpamanya bagi maksud-maksud yang tertentu seperti dinyatakan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Bagi ekonomi pula, ekonomi membawa maksud ekonomi yang tidak mengikuti salurannya sama seperti ekonomi putih dan juga ekonomi yang tidak mematuhi sesuatu aturan dan undang-undang. Antara faktor yang mempengaruhi rasuah adalah jati diri, di mana jati diri yang lemah merupakan sebab seorang itu melakukan sesuatu yang jelasnya salah. Seterusnya, apabila wujud ruang dan peluang untuk melakukan rasuah dan apabila wujudnya orang politik yang membudayakan kegiatan rasuah. Black ekonomi pula berpunca apabila terdapat sumber kewangan daripada perbuatan yang melanggar undang-undang. Sumber pendapatan tersebut hanya dapat dibelanjakan di bawah tanah bagi mengelakkan jenayah mereka dikesan oleh pihak berkuasa. Tuan Hisham telah berkongsi dengan kami antara bentuk rasuah yang kerap berlaku di kalangan rakyat Malaysia iaitu menerima rasuah di bawah Akta 16A dan 17A, tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan juga salah gunaan kuasa di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Malaysia 2009. Bagi perbandingan statistik kes rasuah pada tahun semasa pandemik dan selepasnya, jumlah kes semakin meningkat. Ini merupakan akibat ekonomi yang terhenti semasa pandemik dan apabila sektor ekonomi dapat beroperasi seperti biasa, mereka mencari jalan yang singkat untuk mendapatkan sumber tersebut berbanding saingan-saingannya. Manakala, bagi ekonomi tiada banyak perubahan jika dibandingkan peratusan skala pada tahun 2019 iaitu antara 23 hingga 25% dengan sekarang iaitu 23%.
Untuk soalan yang kelima, pada pendapat Tuan, apakah kesan rasuah dan black ekonomi terhadap pembangunan ekonomi negara dari segi etika dan peradaban? Jadi, Tuan Risham mengatakan bahawa kesan paling negatif ialah rasuah boleh melumpuhkan negara dari aspek pembangunan negara. Contohnya ialah kes 1MDB yang menyebabkan negara berhutang sebanyak 42 juta ringgit. Hal ini menyebabkan hasil negara gagal dimanfaatkan. Hal ini juga turut dikaitkan dengan black ekonomi di mana segala transaksi yang berlaku tidak dapat dikenakan cukai kerana tiada rekod. Soalan ke-6 pula ialah antara usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh pihak kerajaan, usaha manakah yang paling memberi impak dalam membendung rasuah dan black ekonomi? Jadi jelas Tuan Risham dari sudut rasuah, usaha yang paling memberi impak ialah pertama, pengenalan model khas rasuah di universiti dan sekolah rendah. Kedua, terdapat 3 muka surat dalam buku pendidikan moral sekolah rendah yang menekankan tentang bahaya rasuah. Dan yang ketiga ialah pihak SPRM bekerjasama dengan syarikat Les Kopak selama setahun untuk menerbitkan 5 siri upin dan ipin berkenaan rasuah. Terusnya dari sudut black ekonomi, beliau mengatakan bahawa pengenalan GST oleh Datuk Seri Najib amat membantu dalam membentras black ekonomi. Seterusnya ialah soalan temu bual bersama saudara Muhammad Izahan bin Isman. Jadi soalan pertama kami adalah, adakah anda faham tentang rasuah dan black ekonomi? Jadi menurut beliau, rasuah ialah membenarkan kepalsuan dan memalsukan kebenaran dengan menggunakan kuasa yang ada. Manakala black ekonomi pula ialah cabangan ekonomi yang tidak dirakodkan secara rasmi dalam keluaran dalam negeri kasar, KDNK ataupun gross domestic product sesebuah negara. Soalan kedua ialah apakah isu terkini tentang rasuah dan black ekonomi yang anda tahu? Jelas saudara Izahan, antara isu terkini rasuah ialah kes Datuk Seri Zahid Hamidi yang terlibat dengan 47 tuduhan rasuah. Tambahnya lagi, sebelum kes ini berlaku, terdapat juga kes 1MD. Seterusnya, beliau berpendapat bahawa kes dadah sering berlaku dalam black ekonomi. Soalan yang ketiga ialah apakah bentuk rasuah yang anda tahu berlaku dari segi pendidikan? Jadi jelas saudara Izahan, penggunaan bantuan orang dalam ataupun kenalan terdekat untuk memasuki sesebuah institusi pendidikan yang diimpikan adalah antara bentuk rasuahnya. Sebagai contoh, pelajar meminta bantuan kenalan terdekat yang mempunyai kuasa agar diterima masuk dalam sesebuah universiti dengan mudah. Menurut saudara Izhan, rasuah dianggap tidak beretika dan mereka yang melakukannya tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Rasuah memberi penindasan pada orang bawahan akibat salah guna kuasa. Bagi black ekonomi pula dianggap tidak beradak kerana bertentangan dengan undang-undang kerajaan. Antara usaha-usaha yang boleh dilakukan demi membasmi kegiatan rasuah dan black ekonomi yang dikongsi oleh saudara Izhan adalah pemuda sekarang perlu membaiki diri untuk menjadi pemimpin yang baik pada masa yang akan datang. Ini juga agar kami dapat menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi yang akan datang. Selain itu, individu perlu tanam sifat patriotik dalam diri untuk membendung jenayah-jenayah ini. Akhir sekali, menjauhi kegiatan black ekonomi demi kebaikan diri dan mematuhi undang-undang yang telah dilaksanakan oleh pemimpin. Bagi ringkasan perbincangan, pertama, statistik rasuah sebelum dan selepas pandemik COVID-19 semakin meningkat. Seterusnya, statistik black ekonomi pula berkurang semenjak GST diperkenankan. Faktor jenayah ini berlaku adalah akibat kelemahan jati diri dan wujudnya birokrasi kerajaan yang tidak dipantau. Impak negatif jenayah ini juga boleh melemahkan pentadbiran negara serta merugikan ekonomi negara. Usaha yang boleh dilaksanakan untuk membendung jenayah ini adalah dengan meningkatkan jati diri, mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan serta menekankan bahayanya jenayah dalam sistem pendidikan. Secara keseluruhannya, isu rasuah dan black ekonomi amat memberikan kesan yang buruk terhadap politik dan sosial. Malahan lebih memberikan impak yang lebih besar terhadap ekonomi negara. Lantaran itu, sebagai rakyat serta generasi muda yang bakal memimpin negara pada masa depan, kita perlulah berusaha dan memupuk jati diri kita untuk membendung rasuah dan black ekonomi bagi membangunkan ekonomi negara. Maka, ekonomi, politik serta sosial negara kita mampu membaik pulih demi kesejahteraan rakyat serta negara Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.